Ustazah dalam perjalanan yang pergi ke Aqsa kan, ya, Ustazah pergi Aqsa 2 kali lah 1 bulan tu. Tengah-tengah tu yang pergi Mekah dengan Madinah kan, ya, pergi Aqsa 2 kali. Sampai sekarang Ustazah masih paksa diri untuk mencari ibrah dia. Cari lagi. Kenapa Allah hantar kau pergi sana? Cari lagi. Antaranya sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah ya tuan-puan, antara masjid yang kami ziarahi kat sana, dekat satu tempat namanya Hebron, adalah Masjid Khalil. Kan, Masjid Ibrahim orang panggil lah, atau Masjid Khalil, ya. Dalam Islam ada 3 masjid yang disebut secara dalam hadis kan, ya, maknanya kena ada kesungguhan untuk kita pergi ke sana, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjid Aqsa. Ini disebut. Tapi ada ulama yang menambah +1, tambah lagi 1. Sebagai nak menggambarkan utamanya masjid yang lagi 1 ni, iaitu Masjid Khalil. Walaupun tak disebut secara nas, tapi ini maknanya pandangan ulama lah. Kok adalah masjid lain yang keempat apa dia? Maka mereka melihat paling utama adalah masjid yang tu. Masjid Khalil. Jadi bila pergi kat masjid tu tuan-puan, Ustaz melihat, ni pandangan Ustazah ya, Ustaz melihat tentera Israel mengawasi masjid tu lebih dahsyat daripada Masjid Aqsa. Di atas, di bawah, di celah, di apa semua ada sistem dan pasukan tentera dia. Lagi susah nak masuk. Lagi. Jadi mula-mula saya pun tak faham kan kenapa dia bersungguh. Dan dia cari jalan lah nak bagi alasan kenapa dia mesti meningkatkan kawalan di situ, sebab berlaku pembunuhan pada satu pagi Jumaat dalam bulan Ramadan kalau tak silap Ustazah ya. Waktu subuh orang tengah sujud tuan-puan, datang 2 ke datang 3 orang, tembak semua yang sedang sujud. Bercurah melempah darah lah masjid tu. Mati. Saya ingat berapa ratus ke berapa puluh yang mati. So itu menjadi tiket kepada Israel nak bagi tahu masjid ni perlu kawalan keselamatan. Padahal puak-puak dia yang boleh bunuh. Jadi pergi kat sana tuan-puan sekalian, di sana masjid tu tinggi, bawah dia tu gua. Tapi kita tak dapat masuk gua tu. Kita cuma boleh tengok ada satu lubang, kita boleh tengok cahaya kat gua tu. Kita tak boleh masuk gua tu dah, ya. Jadi dalam tu gua yang dikatakan, ya, dan mereka ni ada hujah dia lah. Situlah dia makam Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim terkumpul. Ya, terkumpul kan keluarga Nabi Ibrahim kan, ya. Itu semua anak beranak Bani Israel. Jadi terkumpul kat situ. Jadi ini adalah keluarga para nabi yang menjadi pertikaian Yahudi juga. Kan mereka pun sama kan, ini nabi dia, macam itulah. Mereka ni cuma tak nak ngaku Nabi Muhammad SAW je. Nabi lain diakui. Lepas tu ditukar-tukarnya ajaran tu, ya. Jadi yang saya nak sebut ni tuan-puan, musafir tu yang macam mendekatkan kita, ya Allah ni Nabi Ibrahim kan, ni Nabi Yusuf, ini Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, isterinya Sarah, apa semua kan, isteri kepada Nabi apa? Nabi Ibrahim kan. Ustazah melihat balik semula doa-doa Nabi-Nabi tu. Jadi kalau tuan-puan perasan, Nabi Ibrahim ada berdoa, wa alhiqni bis-salihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf juga berdoa dalam surah Yusuf, wa alhiqni bis-salihin, ayat 110 ataupun 101 kalau tak silap. Maksud wa alhiqni bis-salihin ni adalah, ya Allah, gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Siapa yang berdoa tu? Nabi. Kalau kita fikir dah sampai tahap Nabi, buat apa dia nak doa lagi? Gabungkan aku dengan orang soleh. Dah kamu tu soleh.
Orang patut bergabung dengan kamu. Faham tak maksud Ustazah? Tapi kenapa para Nabi berdoa Allah merendah dirinya? Wa alhiqni bis-salihin. Kita tengok surah Yusuf. Ayat 101. Ya. Surah Yusuf ayat 101. Tengok dulu. Takut 110 ke? Sebab ini adalah ayat yang saya tanya sahabat Ustazah, saya nampak dia kuat sangat jiwa dia kan, dia kata dia amal ayat tu. Jadi ini pengalaman orang lah kan. Surah Yusuf. Betul lah, 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatiras samawati wal ard. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Doa Nabi Yusuf. Kalau Nabi Ibrahim tu dalam surah Asy-Syu'ara, tak silap Ustazah ya, tapi saya tak sempat nak tengoklah. Apa ni? Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Tengok lagi ujung-ujung ayat tu kan. Nabi Ibrahim juga minta supaya digabungkan dengan orang-orang yang saleh. Ini menggambarkan apa tuan-puan sekalian? Kerendahan hati, tawaduk. Ya Allah, gabungkan aku dengan orang soleh. Padahal itulah yang soleh ya. Itulah bapa anbiya-nya. Kan bapa kepada nabi-nabi kan. Nabi Ibrahim ni kan rangkaian bawah keturunan tu ramai yang nabi. Tapi masih berdoa supaya digabungkan dengan orang yang soleh. Kena kat kita baru tahajud 5 malam dah rasa orang lain kena bergabung dengan kita. Kita ni leader. Spiritual leader. Macam mana tu? Ya? Kena rasa, ya Allah, aku tak ada apa-apa pun. Kecuali pinjaman daripada Allah. Kalau dapat ibadah yang banyak, syukur. Allah pilih. Allah beri kekuatan. Hari Allah ambil ada, boleh. Tapi Allah pilih di tengah-tengah kita berdosa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan besar diri. Siapa kita? Apa sifat zatiah kita? Tidak mungkin boleh berdiri sendiri. Setiap saat memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira masa kita sehat, tak kira masa kita sakit, tak kira masa kita miskin, masa kita kaya, masa kita menangis, masa kita ketawa, segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu kalau kita tengok pada ayat-ayat yang saya kongsikan tadi, kita ambil contoh surah Al-Isra ayat 67, ini menggambarkan tentang sifat manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla ma tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Apabila kamu ditimpa bahaya di laut, hilanglah segala Tuhan yang kamu sembah, melainkan Allah. Itulah manusia. Kalau dah ditimpa susah, kat tengah-tengah laut, tak ada dah Tuhan berhala, Tuhan apa pun tak ada. Semua sudahnya minta kat Tuhan yang cipta langit bumi. Tuhan Allah. Ya, maknanya Allah. Lalu kamu hanya berdoa kepadanya supaya menyelamatkan kamu. Tetapi setelah dia menyelamatkan kamu daripada karam sehingga kamu sampai ke daratan dengan selamat, kamu berpaling daripada mentauhidkan Allah. Sebenarnya manusia yang tidak bersyukur sangat kufur kepada nikmat Tuhannya. Itulah perangai manusia. Masa susah,
Lain macam dia punya janji-janji palsu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kau bagilah aku sehat. Kalau aku sehat, aku janji, Ya Allah, kau akan gunakan nikmat sehat ni di jalan kebaikan. Cari ilmu, tolong orang susah, macam-macam. Tak sampai sebulan Allah bagi nikmat sehat. Jadilah manusia itu wa kanal insan kafura. Kufur nikmat. Kita jangan tuding pada orang lain saja. Nampak tak ciri-ciri itu ada pada kita? Ya. Weh, masa kita senang lenang apa segala, tak ada masalah, ketawa terbahak-bahak. Cik tengok apa? Media sosial sampai 3-4 jam. Hati senang. Sekali Allah uji apa benda lah yang kita tak suka, teresak-resak atas jadah, menangis. Ya, baru pukul 10 pagi dah nak sembahyang Zuhur. Punya tak sabar nak solat tu. Ya, pukul 4 nak sembahyang subuh dah. Dia punya dahsyat kesan daripada ujian tu. Tapi bila Allah angkat saja ujian tersebut, berikan nikmat, berikan kesenangan, Zuhur dah masuk dah. Ya, dah nak masuk asar. Dah dekat pukul 4 dah. Dia tanya Zuhur dah masuk ke belum? Punya sampai tak sedar. Ya, itu manusia.